Tapi aku teringin tau. Apa kata kita pergi balai polis Gombak lama. Lepas tu dia senyap awak Sah. Assalamualaikum. Alright gangsters, sekarang ni kita kembali lagi dalam podcast seram untuk Bash 5 ni. Hari tu Nazul dah bawakan untuk talent perempuan. So now kita bawa kali ni, episod kali ni adalah bersama dengan talent lelaki pula, Haris. Okay, Haris. Ya. Okay Haris. Okey, cuma sikit lah. Belum bercerita lagi. Ya, Belum lagi. Bukan dia punya suasana ni seram. So, untuk pengetahuan semua yang mana dah layan podcast Seram Nazrul, orang Aku dah stable dah tadi. Aku nak orang kat pintu. Nak apa? okay. Untuk pengetahuan semua, dekat sini adalah tempat di mana saya dan juga Laming buat podcast. Aku ingat benda tu. Ingat? Tengok Tengok. Okay, tapi malangnya tak habis. Betul. So, kali ni kita cuba habiskan podcast seram kita kali ni. Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Aku cuba lah. Kita cuba lah. Kita hanya nak berkongsi cerita. Macam sebelum-sebelum ni aku cakap, kita bukan nak seru ke apa, nak kongsi cerita. Okay Haris, ada tak kisah-kisah seram ataupun pengalaman yang Haris sendiri lalui, ataupun cerita-cerita family ke, tapi kau lagi best yang hang lalui sendiri lah, yang hang boleh share dekat viewer-viewer? Kau pengalaman aku tak ada. Okay, right. Tapi cerita-cerita ada lah. Okay, right. Boleh ke nak kongsi? Boleh. Boleh. Cerita daripada kawan. Cerita dari kawan. Okay, by the way gang, sekarang ni menunjukkan pada pukul 2.41, hampir pukul 3 lah. Okay. Alright. So, kisah pertama ni, hang nak bagi tajuk apa? Tajuk dia adalah Balai Polis Gombak Lama. Uish, Balai Polis Gombak Lama. Hantar. Aku pernah dengar kisah Syahmi, tapi aku tak tahu adakah sama dengan kisah yang hang ni. So, boleh ceritakan? Boleh cerita. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni cerita pada kawan aku Okay. Time tu baru lepas habis HPM. Time tu umur 18. Time tu depa, time tu aku tak ada. Depa pergi lepak dekat kedai mamak. Makan semua. Lepas tu depa tak tahu nak pergi mana time tu. Lepas tu depa plan lah. Kita nak pergi mana lepas makan ni. Macam tak tahu, memang tak ada idea. Lepas kenyang semua makan, tak ada. Lepas tu depa plan, jom jalan-jalan. Time tu tak plan lagi nak pergi mana-mana kan. Jom jalan-jalan. Okey, jalan-jalan. Ini hang tak ada lah? Tak ada. Okay, right. Jalan. Dan tu ada 4 orang. Ada empat orang. Depa jalan. So depa terfikir ada satu tempat depa nak pergi. Time tu depa lalu tu Mimalan. Hang tahu Mimalan? Okey, tahu Mimalan. Dia lalu Mimalan. Tempat peninggalan ni juga kan. Timpak. Tempat, yes. Timpak yang dah tutup lama. Depa ternampak Mimalan, tapi bukan depa nak singgah pun. Depa just lalu. Lepas tu terlintas terus kat tempat Mimalan, dia macam tak boleh masuk. Sebab dia tutup. Lepas tu terlintas dekat fikiran depa kata, apa kata kita pergi balai polis Gombak Lama. So depa tentu on je depa. Dah kenyang happy semua. Pergi balai polis Gombak Lama. Sampai sana, depa lalu lah balai polis, hantar kan. Kalau yang lama jalan dia macam mana? Gelap semua, tak ada lampu. Lepas tu kona-kona semua. Lepas tu sampai dekat, depa dah lebih kurang berapa lah, setengah jam macam tu kot. Setengah jam lah daripada tak ada, setengah jam, 15 minit lah daripada Mimalan tu. Depa sampai just nak saja lepak-lepak semua. Sekali Untuk lepak dekat balai polis saja, macam depa tak pernah pergi situ. Okey. Saja pergi kat situ, macam saja buat minat pergi sana. Sampai sana depa macam tak sedar hati. Tapi dah sampai depa turun. Depa masuk balai polis tu. Gelap kan, tak nampak apa, memang tak ada apa. Masuk? Masuk. Memang tak ada apa. Situ memang kosong, sawang semua. So depa macam tak sedar hati tu. Depa ada seorang tu ajak, "Weh, jom balik." Macam tak sedar hati kan. Daripada 4 orang ni kan. 4 orang. Seorang tu kata, "Weh, aku tak sedar hati lah." Rasa macam ada something kan. So depa
Cuma gerak time tu. Balik time tu kejadian dia mula dalam kereta daripada 4 tu salah seorang. Dia seorang, yang lain 3 orang bercakap. Seorang tu dia tak bercakap langsung. Memang senyap je sampai dah nak hantar dia balik. Dia senyap je. Senyap. Dia senyap je. Lepas tu member dia tegur. Member aku tegur tu. Weh, asal senyap? Ya, aku bagi nama samaran dia. Okay, boleh. Aizat. Okay. Aizat. Bukan nama sebenar lah. Bukan nama sebenar. Aizat, asal kau diam? Tak berjawab. Dia diam. Aizat, kau okey Aizat? Dia diam lagi. Memang tak balas langsung. Muka memang dia tak pandang. Dia ke bawah. Dia tak tengok. Dia pandang bawah. Dia senyap gitu, senyap. So member dia macam tak sedar hati. Member dia macam nak hantar dia balik rumah ni sebab nak hantar dia dulu. Rumah dia dulu. So tak sedar hati ni. Lepas tak sedar hati macam Aizat ni okey ke tak kan? Lepas tu dia yang salah seorang tu pergi nak pergi. Aizat tu macam tak menjawab kan panggilan kan. Pergi hantar yang kawan yang seterusnya. Kawan seterusnya masuk balik rumah. Lepas tu dia panggil family dia. Dia panggil ayah dia cakap Aizat tu macam lain. Tak macam perangai dia lah. Sebab Aizat ni dia perangai dia memang aktif. Lepas tu dia senyap awak. Dia senyap. Lepas tu dia cakap ayah Aizat nampak macam lain lah. Tapi dia tak beritahu pergi balai polis apa kan. Dia senyap kata Aizat lain lah. Kenapa Aizat? Tak tahu lah. Dia senyap ada dalam kereta. Kita orang panggil dia senyap lah. So Aizat tu duduk dalam kereta lagi ke? Duduk dalam kereta. Dia memang duduk dalam kereta. Sebab kaku gitu lah. Tak pandang mana memang kaku diam itu lah. Lepas tu ayah dia macam tengok ayah dia pergi kat kereta. Ayah dia dalam rumah pergi kat kereta tengok Aizat tu diam begitu, duduk diam. Lepas tu ayah dia pergi tu panggil ustaz. Pergi panggil ustaz. So Aizat duduk dekat rumah yang kawan seorang ni. Duduk kat rumah kawan, tunggu ustaz sampai. Ustaz sampai, semua dalam lama orang dekat setengah jam tu dia duduk kat rumah tu. Lepas tu ustaz pun sampai. Lepas ustaz tu sampai, ustaz tu tengok si Aizat tu. Rupanya itu bukan Aizat. Orang lain lah. Benda lain lah. Itu sebenarnya benda lain Aizat. yang menyerupai. Ustaz sampai, ustaz kata apa yang kau bawa balik ni? Cakap bawa balik apa? Mana ada apa? Kita tak bawa balik apa ustaz? Ini kenapa kau bawa balik makhluk ni? Sebab dia nampak memang member dia, memang sebiji Aizat tu. Paras tubuh semua, muka semua sama. Kenapa kau bawa balik benda ni? Lepas tu dia kata, ini Aizat ni ustaz. Lepas tu ustaz kata, ni bukan Aizat. Kawan kamu ada dekat balai polis Gombak sana tu. Ustaz tu tahu. Kawan kamu tengah menangis kat sana. Kenapa kau orang tinggalkan dia? Silap bawa balik. Lepas tu So lepas Ustaz kata kita tak boleh biarkan Aizat lama-lama kat sana. Takut jadi apa-apa. So Ustaz kata lebih baik kita kena pergi kat sana. Cepat lah. Korang pergi kat mana tadi? Lepas tu mereka beritahu kami pergi balai polis Gombak lama Ustaz. Lepas tu mereka pun pergi 5 orang termasuk Ustaz tau. 4 orang tadi 4 masuk ustaz 5. Mereka 5 pergi dekat sana, pergi bawa dengan benda ni lah. Benda ni memang tak menyala langsung. Dia senyap sampai sudah senyap ya. Sampai dekat balai polis Gombak lama tu, dia cari Aizat. Awal-awal datang tengok Aizat memang tak ada pun. Kali kawan dia duk panggil Aizat memang tak menyala apa. Lepas tu ustaz tu sebenarnya duk dengan benda tu dalam kereta. Tinggal 2 dalam kereta. Yang member dia 3 orang tu pergi cari Aizat tak jumpa. Kali dah lama sangat ustaz tu turun pergi cari Aizat. Rupanya Aizat ada kat belakang semak sambung yang tu lah. Tengah menangis. Seorang-seorang tengah menangis. Dia ustaz tu tepuk bahu dia. Aizat, kamu okey tak? Aizat tu tengah menangis. Dia tengah menangis, meriau lah. Lepas tu Aizat tu cakap, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa kau dah tinggalkan aku sampai hati korang kan? Lepas tu ustaz tu pada tegur Aizat, jom masuk kereta. Lepas tu kira Aizat masuk kereta tu, pergi kereta yang menyerupai tu memang ada lagi memang ada lagi dalam kereta. Tapi memang dia duduk bawah, dia tak tengok Aizat, dia tengok bawah. Tapi memang kiranya memang depa nampak ada 2 benda yang sama. Lepas tu member dia pun 3, 4, Aizat 4, ustaz 5. So benda tu seorang je dalam kereta. Ada seekor je dalam kereta. Duduk dalam kereta senyap gitu. Lepas tu ustaz kata, kamu berempat, kamu duduk kat belakang kereta, ustaz nak berurusan dengan dia. Maksudnya belakang kereta tu adalah luar kereta lah. Betul, luar kereta. Ustaz tu bawa keluar makhluk tu, pergi dekat balai polis Gombak. Ustaz tu baca apa-apa semua. Lepas tu ustaz panggil semua 4 orang tu. Ustaz panggil, ustaz suruh baca ayat, ada ayat Quran. Ustaz panggil, ustaz baca. Depa duk macam cakap, depa 5 orang termasuk ustaz 5 orang. Depa macam menghadap ke balai polis Gombak tu, tengok. Lepas tu yang makhluk tu dia berjalan slow masuk dekat balai polis, masuk balai polis slow. Lepas tu hilang.
Hilang macam tu ya. So makna kata benda tu berjadi pada hari yang sama, malam tu juga. Malam tu juga. Kiranya dalam anggaran depa pi tu dalam pukul 3 lewat tak? Pukul 3 yang tu. Depa pi pukul 3 settle hampir subuh. Hampir subuh. Why? Banyak-banyak tempat nak pergi lepak, dia nak pergi lepak juga situ. Saja lah. Saja sebab dekat Gombak ni orang-orang sana suka pergi sana. Buat macam paranormal semua. Buat-buat suka pergi sana je lah. Mungkin dia macam ni lah. Orang muda ni dia suka mencuba. Betul. Jadi dia nak rasa macam tu kan. Maybe dia pergi situ. Okay. Bila cerita pasal kena rasuk dalam kereta semua ni kan, ini bukan kisah aku lah, cuma ini kisah kawan aku. Okay. Dia jadi dekat Kedah, kat SP. Okay. Dia pergi dekat satu tempat tu lah. Dia ni pun lepak lah. Tapi ada perempuan. Kawan perempuan dia lah, aku tak tahu lah sama ada girlfriend dia ke, tapi bukanlah itu kawan dia. Sebab dia lepak macam geng-geng sekolah macam tu, aku tak tahu lah. Okay. Dia pergi lepak dekat satu tempat malam lah. Tapi tak lewat. Awal lagi lah. Awal lagi. Standard lah. Dalam pukul 11, 10 dan 2 awal lagi lah. Okay. Lepas tu dia 4 orang macam tu lebih kurang. Tapi lah ramai lagi aku cerita yang dalam satu kereta. Okay, 4 orang. Seorang ni dah kena, perempuan dah kena masuk. Yes, dekat time dia lepak. Okay, jadi ada lagi 3 orang. Yang ni, seorang lagi bawa yang ni pergi berubat. Okay, pergi berubat. So settle. Lepas tu kawan aku ni driver juga, and then dia bawa seorang lagi perempuan untuk balik hantar rumah. So 10 member aku drive kat lagu lah seorang. Perempuan tu senyap gila. Aku bagi nama panggilan juga kita bagi dia nama Siti lah. Siti macam okey ni. Dia senyap Lepas tu dia buka. Kawan aku ni, kenapa senyap ni kan? Member aku ni takut juga ni. Member aku takut. Member aku pun tutup lagu. Okey, lepas tu dia macam tengok sikit. Member aku sudah ni, dah lah tak orang bercakap. Dia pun member aku buat bercakap lah. Ni macam mana ni, macam mana boleh jadi macam ni. Dia tanya pasal yang member dengar masuk tadi kan. Okey, lepas tu tak jawab. Dia pun tak apa. Buka lah balik radio, derah. Dia pun layan. Yang Siti tu duduk dekat seat, tengok lah. Okey, tengok tu. Okey, tak podok lagi. Tapi sebelum tu member aku ni dia tak tahu yang rumah dia ni kat mana. Kan dia nak pergi hantar. Okey. Dia tunjuk jalan macam biasa. Okey, masuk situ. Okey, nanti ambil kiri. Dia boleh cakap? Awal tu. Awal tu. Okey, nanti ambil kiri. Ambil kanan apa semua. Okey, straight ke depan tu. Pum. Sampai dekat kelapa sawit, man. Wah, ngomong aku. Sampai dekat kelapa sawit, kawasan kelapa sawit dah pelik lah ni. Sebab tu lah member aku tu boleh tanya macam-macam kat dia, tapi dia tak jawab. Rupa-rupanya member ni pun juga kena rasuk. Bayangkan maybe dalam kena rasuk tu dia dah bawa dah. Okey, masuk situ. Okey, masuk sini. Member aku ni ikut je. Sampailah ni, member aku dah pisang ni. Macam mana ni kan? Member aku keluar daripada situ, kawasan tu, member aku pergi 7E. Pergi 7E, member aku takut. Keluar, masuk, pergi beli ayak dulu. Lepas tu duduk kat luar kereta. Dia tinggal kat dalam, duduk call. Yang member dia lelaki tu yang bawa pergi lah. Duduk call. Macam mana ni? Macam mana pun kena juga ni. Tahu kena juga ni. Lepas tu dia tunggu. Dia takut ni. Member aku dia takut. Ketak. Sampai-sampai member dia main ni. Member ni pun bawa main ustaz. Settle kat dalam kereta. Kat situ kok? Yes, dekat depan 7E. Dia punya takut tu. Hang bayangkan aku tak boleh kalau tiba-tiba tengah bawa kereta kan. Bawa kereta. Hang pun tunjuk, okey hang jalan kat sini. Tiba-tiba senyap. Gila man. So dia relate dengan cerita hang tadi. Ini dia cerita aku time aku balik SP tu. Dia cerita aku baru lagi lah. Dia cerita aku macam gila. Maksud settle dah lah? Dah settle lah. Macam mana dia boleh kena asap? Maybe tempat tu aku bagi tahu kan. Tempat tu dia taman. Dia macam taman tempat lepak. So SP tahu lah kat mana. Tempat lepak. Ramai ke orang lepak situ? Memang selalu orang kat lepak kat area situ. Tempat dia kedai makan sikit. Tu dia betul taman. Petang-petang orang lepak kat. Selalunya geng-geng motor lepak semua. So, sama dengan cerita kan. Faham. Alright gang, so kita dah dengar sikit kisah. Hal lagi tak yang nak kongsi dengan view? Cerita lagi lah.
Apa yang hang tanya lah, hang jenis yang takut dengan benda-benda macam ni? Takut is takut. Dia takut tapi cuma aku tak ada pengalaman. Tak ada. Aku tak pernah kena lah. Alhamdulillah Alhamdulillah aku tak pernah kena. Cuma cerita je lah. Kalau aku kena tu mungkin aku trauma sikit. Ya. Mungkin duduk tempat ni aku tahu. Cuma aku berani sebab aku tak pernah kena. Faham. Ini bunyi alfa lah, alfa. Bukan bunyi, bukan. Tak risau. Yang mana betul saya bagi tahu, yang mana macam pelik, mencurigakan, saya tak boleh nak bagi tahu. Aku ni bukan jenis mudah takut, aku jenis cepat terkejut. Cepat terkejut. Benda-benda macam contoh ada bunyi kan, aku jenis tu. Aku tu lari tu kan. Jangan tinggal aku pula. Jangan tinggal aku. Kau dah ni. Okay Haris, ada tak kisah-kisah lagi yang nak share? Maybe last cerita untuk episode kali ni bagi hang lah. Lah. Kejut. Weh. Aku tak boleh dulu kejut ni. Aku kan takut terkejut ni, aku tak boleh. Jam sikit aku tak boleh. Kejut dulu. Alright geng, so sekarang ni Haris ada cerita yang terakhir untuk podcast pada pagi lah. Dah pagi sekarang dah pukul 3 dah geng. 3 dah? 3 dah. Alright. Kisah kedua ni nak tajuk apa? Tajuk dia adalah Adakah ini anak aku? Cerita dia macam ni. Pagi tu, tak ada pagi, siang tu sepupu aku ni, dia pergi mancing. Dia kuat mengain lah, kuat mengain. Lepas tu pergi mengain macam biasa, ada balik petang. Kiranya macam dia ni tak kerja, memang dia kira macam mak dia, sara dia. Okay, right. Mak dia, sara dia, memang dia tak kerja langsung. Kerja dia memang duduk rumah, lepak, mancing, tu lah. Mancing kat sungai belakang, pergi sungai, balik biasa semua. Lepas tu ada satu masa tu perangai dia jadi lain. Dia jadi macam, bukan nak cakap hyper, dia macam cara dia dekat rumah dia lain. Kiranya macam dia makan pelik, dia tak tidur, dia pelik gitu lah. Mak dia perasan macam tu. So ni mak dia cerita kat aku lah. Cerita macam kat family lah. Dia cerita. Lepas tu satu hari tu mak dia macam tanya dekat dia, dia tengah makan. Dia makan bukan macam kita makan, dia makan dalam keadaan yang gelojok gila pampuk on dia. Makan memang, tapi dia makan bukan portion sikit, dia makan portion banyak. Memang banyak. Kira lepas makan dia tambah. Kadang-kadang sampai tak cukup makan. Macam nak lagi kan. Tapi mak dia macam pelik, awak anak aku macam ni kan, lama ni tak ada macam ni kan. Lepas tu mak dia macam mungkin tak ada masalah ke apa kan. Mak dia biar dulu. Dalam 4 hari kot macam tu, mak dia macam try pi dekat macam dekat mancing. Mak dia pi sungai belakang, tempat dia mancing. Mak dia pi tengok anak dia tak ada pun. Anak dia tak mancing. Macam anak aku gimana? Ingat selalu petang dia pergi mancing. Dia tak ada. Dia balik tengok dalam bilik, dia tengah tidur. Dia tengah tidur semua. Anak aku tidur. So macam mak dia lega sikit lah. Lepas tu kejadian malam tu mak dia terjaga around pukul 1 lebih lah. Pagi 1 lebih pagi macam tu. Mak dia sedar ada bunyi dalam tong sampah. Kat dapur lah? Kat dapur. Bunyi macam cakaran-cakaran. Rumah dia tak ada kucing. Bunyi cakaran. Macam ada benda apa panggil geledah. Geledah tong sampah. Tengok macam bunyi bising ni kan. Bunyi bising gila kan. Macam kacau tidur. Mak dia keluar tengok ada anak dia tengah korek tong sampah. Dia macam mak dia tegur. Aku tukar nama betul dah, aku tukar nama Ahmad. Nama samaran dia Ahmad. Nama samaran Ahmad. Kau apa hal ni? So macam Ahmad tu terlayan. Tu macam dia kali tak tahu dia cakap apa. Lepas tu mak dia tegur. Mak dia tegur, dia pusing. Muka Ahmad tu memang muka Ahmad, tapi mata dia merah. Mata dia merah. Lepas tu dia buka pintu, dia berlari. Dia pergi kat luar,
Dia pergi kat pokok pisang. Okey, betul. Dia pergi kat pokok pisang, dia meracau kat pokok Oh, pisang. mengamuk kat situ. Mengamuk. Okey. Kira dia macam kena rasuk lah dia pun. Dia macam meracau kat pokok pisang. Mak dia macam, ya Allah Mat, kau kenapa ni? Kau okey ke tak ni? So Ahmad tu memang tak jawab langsung. Dengan mata dia merah. Mak dia bagi tahu mata dia merah semua. Lepas tu dia meracau. Dia meracau macam bukan diri dia. Dia meracau gila babi. Lepas tu malam tu juga, bukan malam tu. Lepas mata dia meracau dekat pokok pisang tu, dia pengsan kat pokok tu. Lepas tu mak, lepas tu dengan dulu ada arwah ayah dia. Lepas tu sekarang pok dia dah meninggal. Ada arwah ayah dia, angkat masuk bilik, dia tidur. Lepas tu esok harinya sama benda yang sama berlaku. Meracau kak, gali-gali tu sampah, meracau semua. Lepas tu macam tak boleh jadi ni kan. Dia meracau tapi dia tak pergi lagi kat pokok pisang, dia meracau je kan. Tu malam tu mak dia panggil ustaz apa semua. Ustaz kata ada benda ikut dia balik time mancing. Ada benda ikut belakang dia mancing. So pada settle berubat semua, tapi ambil masa kau 3 hari yang tu ambil masa nak keluarkan benda tu. 3 hari. Sebab jin tu dia kuat. Okey. Meracau. Tanya sikit lah. Kawasan rumah tu kawasan kampung lah. Dia taman. Tapi belakang tu dia Ada macam sungai? ada sungai. Alright. Sungai. Kira belakang rumah tu dia hutan. Tapi dia taman. Dia taman. Dia macam, yelah, selalu kita tengok anak kita, bukan anak lah, seorang-seorang ni makan elok kan, dia betul-betul gelojoh kan. Macam Ya, filem-filem kita duduk tengok. Ya, lebih kurang macam filem. Selalu benda ni aku tengok kat filem lah. Cuma kali ni aku dengar cerita. So kalau jadi aku Pisang Mat, Ya. Pisang Mat, so aku tak minta lah benda tu untuk jadi aku kan. So itu kisah yang terakhir dan kisah sepupu kan? Sepupu. Boleh ceritakan ni? Boleh lah cerita? Boleh. Alright. Kita sepupu. Alright kan, so itulah kisah seram ataupun pengalaman yang Haris sendiri boleh kongsi dengan kita semua. So thank you so much Haris untuk kongsi cerita kisah seram semua ni. And ramai yang minta untuk aku buat, bila nak buat tu lelaki, jadi aku dah tunaikan dah ni. So thank you so much. Pukul 3 pagi. 3 pagi dah? 3 pagi. Betul tak tipu ni tunjuk 3 pagi. 3 pagi. 3 pagi. Sebab apa? Katanya nak rasa vibe. So tak jangan risau, kita boleh je. Saya okey je. Alright, so kita dah dengar sedikit daripada kisah. Kita dah dengar dah sedikit kisah daripada Haris. So thank you Haris sebab kongsi kisah-kisah seram ni. Boleh. Apa kata kawan-kawan Haris yang pergi Balai Gombak ni, cuba cerita sikit. Dekat komen. Sebab ampun ni macam berani sangat. Boleh nak pergi lepak kat situ. Steady lah. Steady. Tu kalau aku ada tu, tak tahulah, memang aku berlari. Tak mau aku. Tak mau? Surrender aku. Hantar aku balik dulu. Sebelum pergi balai poli Gombak, hantar aku balik. Dia macam dia orang kata, dia orang muda ni dia rasa ingin. Aku pun teringin sebenarnya. Aku teringin? Aku teringin. Ya, aku tak berani. Aku jujur Syah, aku tak ada abang ni sangat. Tapi aku teringin. Teringin lah, macam tu lah. Alright geng, so itulah konten Nazul untuk kali ni. Sebab Nazul nak panggil Risha seorang lagi. Sekarang ni dah lewat dah, dia pun dah tidur, dah penat. Jadi Haris je yang ada. So thank you so much sebab tonton kisah seram ni. And jangan lupa support IT yang lain. Dan jangan lupa juga support Haris bila dia dah kat luar sana. Alright, so thank you Haris. Kita jumpa lagi pada next video. Bye bye gang. Assalamualaikum.